Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan bab trigonometri di bawah subtopik 6 fungsi trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Ani Hakimi Zubir, nombor pendaftaran 14 DKA 20F 2003. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zamir bin Norman, nombor metrik 14 DKA 20F 2016. Hai, nama saya Nur Aisyah binti Zamri, nombor metrik 14 DKA 20F2042. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Erika Natasha binti Jali, nombor kad metrik 14 DKA 20F2018. Assalamualaikum. Saya Siti Aisyah binti Isnan, nombor metrik 14 DKA 20F2017. Seterusnya saya akan memberikan pengenalan terhadap trigonometri. Trigonometri adalah salah satu cabang dalam ilmu matematik yang mempelajari mengenai sudut segitiga. Lebih jelasnya lagi, trigonometri adalah sebuah cabang matematik yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul pada abad ketiga sebelum Masihi dari penggunaan geometri untuk mempelajari bidang astronomi. Trigonometri dalam bahasa Yunani sendiri artinya adalah ukuran dalam segitiga. Konsep ini pertama kali ditemukan oleh seorang astronomi dan matematikawan asal Khorasan bernama Al-Marwazi. Atau lebih lengkap lagi, namanya ialah Ahmad bin Abdallah Habash Hasib Marwazi. Seterusnya, pengasas bagi trigonometri ini adalah tak lain tak bukan Al-Khwarizmi. Seterusnya adalah 6 fungsi trigonometri. Yang pertama, sin, iaitu opposite over hypotenuse. Yang kedua, cos, iaitu adjacent over hypotenuse. Yang ketiga, tan, opposite over adjacent. Yang keempat, cosec, hypotenuse over opposite. Yang kelima, sec, hypotenuse over adjacent. Dan yang terakhir, cot, adjacent over opposite. Seterusnya, aplikasi trigonometri dalam kehidupan seharian. Yang pertama, aplikasi dalam bidang astronomi. Trigonometri digunakan dalam bidang astronomi adalah untuk mengukur jarak dari sebuah planet ke planet yang lain, dan kedua adalah untuk mengukur radius ataupun diameter sebuah planet. Aplikasi trigonometri dalam kehidupan seharian yang seterusnya adalah aplikasi dalam geografi. Dalam geografi, trigonometri digunakan untuk mengira jarak pada peta, iaitu ia menggunakan paralel dan meridian untuk mengira panjangnya. Aplikasi trigonometri dalam kehidupan seharian yang ketiga adalah aplikasi dalam kejuruteraan awam. Satu contoh penggunaan trigonometri dalam kejuruteraan awam dipraktikan melalui pembinaan jambatan, jalan, bangunan dan tata letak tanah antara lain. Aplikasi trigonometri dalam kehidupan seharian yang keempat ialah aplikasi dalam kejuruteraan mekanikal. Trigonometri digunakan dalam kejuruteraan mekanikal untuk reka bentuk dan pengukuran bahagian dalam siri. Ia juga digunakan untuk menggerakkan kuasa. Yang seterusnya, aplikasi dalam kejuruteraan elektronik untuk mengenal pasti tingkah laku siri dan isyarat serta membantu menjalin hubungan dan mencari kedudukan yang memihak kepada proses pengedaran tenaga elektrik. Berdasarkan
Berdasarkan paparan video sebentar tadi, pernahkah anda terfikir bagaimana manusia mampu mengukur ketinggian bangunan di pencakar langit seperti Menara KLCC, Burj Khalifa, Eiffel Tower dan sebagainya? Jadi, sekiranya anda ingin tahu, ini adalah salah satu fungsi trigonometri yang boleh diguna pakai dalam kehidupan kita. Dengan menggunakan konsep trigonometri, kita boleh mengukur ketinggian sesebuah bangunan yang tinggi, dan bukan itu sahaja, kita juga boleh mengukur ketinggian pokok, rumah, tiang bendera dan lain-lain. Persoalannya, bagaimanakah mereka mengira ketinggian bangunan tersebut dan apakah kaitannya dengan fungsi trigonometri ini? Jadi, saya ingin memberikan satu situasi yang terdapat dalam kehidupan harian kita berkenaan mengukur ketinggian bangunan menggunakan fungsi trigonometri. Situasinya adalah Ali dan keluarga melancong ke luar negara. Mereka melancong ke Perancis. Semasa di Perancis, Ali terpegun dengan sebuah menara yang menjadi mercu tanda negara itu, iaitu Menara Eiffel. Lalu, Ali terfikir bagaimana manusia mampu mengukur ketinggian bangunan seperti itu. Let's show them we are better. Let's show them we are better. You're staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with. Dalam situasi berikut, kita perlulah mengetahui tinggi Ali diberi 1.70 meter, jarak Ali daripada Menara Eiffel iaitu 45 meter dan juga sudut dorangan Ali dari puncak Menara Eiffel iaitu 70 darjah. Menggunakan konsep Sohcartov, kita boleh menggunakan konsep tangent iaitu tangent sama dengan opposite over adjacent. Kita perlulah memasukkan nilai ke dalam formula tangent tersebut dan akan mendapat nilai sebanyak 298.56. Nilai tersebut perlulah ditambah dengan tinggi Ali untuk mendapatkan jumlah sebenar ketinggian Menara Eiffel. Jadi 298.56 tambah 1.70 dan mendapat 300.26. 300.26 meter tersebut adalah ketinggian Menara Eiffel yang sebenar. Video tersebut menjelaskan bahawa trigonometri ini digunakan tidak kira di mana-mana sahaja, misalnya di darat, di laut maupun di udara. Seperti yang kita sedia maklum, dalam permainan juga menggunakan konsep trigonometri. Walhal ia hanyalah sekadar permainan, namun ia sedikit sebanyak memberikan kesan terhadap perkara tersebut. Contoh permainan yang menggunakan konsep trigonometri ialah gelongsor. Ia mengambil kira tentang tinggi dan panjang gelongsor sebelum dibina untuk memberikan keselesaan kepada pengguna. Selain itu, di udara, as kita tahu, kapal terbang juga turut menggunakan konsep yang sama. Gambar yang seterusnya adalah contoh pengiraan sesuatu sudut dengan menggunakan kaedah trigonometri untuk menjumpai sudut kapal terbang ke kapal persiaran tersebut. Kaedah yang mudah adalah dengan menggunakan kaedah trigonometri dengan menggunakan rumus sin. Katakan kita berada 850 kaki di mana sudut kemurungan dengan kapal adalah 25 darjah. Jadi sin 25 sama dengan 850 kaki per c. Sekerana hipotenus kita tidak menjumpainya. So c sama dengan 850 per sin 25. Jadi jawapan akhirnya adalah C 2011 kaki. Terakhirnya ialah kesimpulan. Apakah kesimpulan yang kita peroleh daripada pembentangan ini? Yang pertama, keberadaan trigonometri memang menyumbang banyak manfaat bagi pelbagai bidang ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, penting untuk mempelajari trigonometri secara lebih mendalam.
Demikian materi singkat mengenai trigonometri yang membahas mengenai pengertian, sejarah dan rumus ringkas. Semoga pembentangan ini memberi manfaat. I'm using your shirt.